Okay, kelas. Good morning and nice to meet you all. Alright. Semua dah ada Morning, Morning, bro. sir. Okay. So kita akan start kelas sekarang. Azudin tak ada, sir. Azudin dia skip route dia cakap. Azudin absent. Macam mana Oh, nasib? dia dah text sir lah tadi. Okay. Ini kita akan belajar tentang Kita study apa ini, sir? kita belajar tentang kejuruteraan elektrik dan elektronik ya. Seperti biasa saya akan mengajar anda subjek inilah. So, topik ini adalah bahan separuh pengalir dan diode. Okay, sir. Apa yang anda tahu tentang bahan separuh pengalir ni? Ada siapa yang tahu? Tak tahu, sir. Baru Tak lagi. tahu, sir. Ada Okay. Baru pernah dengar, sir. Alright. Time dengar. Apa kita belajar slow-slow Ini yang kita namakan teknologi elektronik. Ya. Okay, kita tengok aktiviti sir. satu, kita tengok YouTube. Saya dah awak faham dan lepas ni saya akan minta awak seorang-seorang lah untuk jelaskan apa yang anda faham. Mana video, sir? Ada nampak tak video? Dia tengah buffering kan? Tak dapat share screen. Share. Sir perlu Apa? share screen. Masuk. End screen tu masuk share screen baru. Oh. Okay. Kena share. Wah, slow line-nya. Kenapa, sir? Jap. Ni dia. Alright. Ada nampak? Ada? Ni yang tepi ni NRG SU ni, sir. Itu bukan. Itu topik lain. Nampak kan? What is a semiconductor? Topik Nampak? lain, Lain, sir. Nampak, sir. Pak. Alright. Nampak. Okay, Press start, kita sir. boleh. Alright. Here I have a circuit with a battery, light bulb, and gap. If I fill this gap with a metal, the light comes on. If I fill this gap with glass, the light stays on. You probably already know this because Ni video ni tentang apa, sir? Tentang semiconductor. But what happens when I fill this gap? Maksudnya dia boleh mengalir lah dalam tu. Boleh buka caption tak, sir? Tak jelas lah. Oh, apa dia. ya, betul. So you might think the silicon's Maafkan saya. Sekali lagi. Alright. Okay, sir. Here I have a circuit. Okay, awak tengok video ni dulu Light bulb and gap. If I fill this gap with a metal, the light comes on. If I fill this gap with glass, the light stays on. You probably Kita nanti ada buat assignment ni, sir. is an electric Tunggu glass. PKPB habis But what kita buat. happens when I fill Aziz, this tengok gap dulu video ni. with a silicon wafer? The light stays on. So you might think the silicon's an insulator. But what if I heat it up? Thank you. It lights up. The silicon is insulating at room temperature, but conducts electricity when it's very hot. It's a semiconductor whose conductivity changes based on the environment. This special ability makes semiconductors the perfect brains for electronic devices. Circuits of small semiconductor switches, called transistors, are at the heart of computer chips and enable them to do math and run programs. Semiconductors
semiconductors have enabled electronics to become smaller, faster, and more reliable. But what is it exactly about these semiconductors that allow them to either conduct or insulate? In a single atom, electrons can occupy specific energy levels. When multiple atoms bond, the electrons are shared between them. But because the atoms are now interacting, the energy levels shift around. In a solid, trillions and trillions of atoms interact with each other. Individual energy levels smear the energy band. For material to conduct, the electrons must be able to jump from lower energy states to higher ones. The spacing of these energy levels and how they're filled with electrons determines if the material is a conductor, insulator, or semiconductor. If there's a huge gap between the lower energy levels and the higher ones, it's hard for electrons to jump to the higher ones, so current can't flow. It's an insulator like this button. Metals have no gap at all. Electrons can move to the higher energy levels with no problem. Current can flow. Semiconductors fall somewhere in the middle. They have a medium size band. So technically, I can make this glass conduct electricity if I added enough energy through heat to push the electrons into a higher band. But that amount of heat would either melt or break the glass before it actually conducts. This is true of most insulators. The amount of energy needed to make the conductor is just too high. But in a semiconductor, the band gap is small enough that electrons can jump into the higher energy band so that current can flow. The amount of heat we apply determines how many electrons jump into the higher band and how much current flows. And heat isn't the only way to change the conductivity in a semiconductor. You can also use light, electric current, and in a computer, electric fields. As I've said, computers are made up of semiconductor switches and transistors that switch between conducting and insulating. Computers use electric fields because heat is slow and would burn too much energy. You can turn this wafer into computer by printing a circuit of transistors on it, a process called photolithography. Here, in the photo room, we cover the wafer with light-sensitive material and expose it to light that we shine at the mats. Then, we develop the wafer like film and photography, which leaves behind a pattern that becomes the circuit. Printing the transistors at once lets you make circuits that are smaller and cheaper if you build them from individual parts. Transistors make up the logic elements, the memory components, and the communication modules that let computers talk to each other. With semiconductors, you can cheaply add transistors to almost any device you can think of. Spaceships, servers, to maybe even your toaster. Semiconductors have enabled the technological revolution, the internet, the computer, and the cell phone. No semiconductors, no information. Alright. I'm Jamie. Thanks for Okay, watching dah. this episode of Science Out. Be sure to check out some of our other videos, including mine on Alright. Seperti biasa, saya akan tanya seorang-seorang apa yang anda faham tentang video tersebut. Okay, Haziq, apa yang anda faham tentang video tersebut? Haziq? Video tersebut menerangkan besi boleh mengalir, merupakan pengalih yang baik untuk elektrik. Okay, betul. Muhammad Hayum? Video tadi ya seperti yang Haziq cakap tadi, besi merupakan nyalah obat terbaik dan juga mempunyai 3 jenis konduktor. Salah satunya ialah semikonduktor. Oh, betul-betul. Bagus. Okay, Muhammad Iqbal? Video tadi menunjukkan bahawa haba pun boleh boleh menjana elektrik. Alhamdulillah, semua faham. Okay, next slide. Okay, pengenalan. Okay, pengenalan bagi semiconductor ini bermaksud bahan separuh pengalih. Okay, bagi menentukan sesuatu bahan itu mempunyai sifat pengalih, separuh pengalih dan penebat. Okay, 3 itu adalah sifat untuk 3 aspek. Contoh 1 pengalih, kedua separuh pengalih dan ketiga adalah penebat.
Jumlah elektron valensi yang berada pada orbit paling luar pada suatu atom bahan itu menjadi rujukan penting. Berdasarkan elektron valensi ini lah pengelasan terhadap bahan dapat ditentukan melalui kebolehan mengalirkan arus elektrik. Elektron valensi mempunyai asas tenaga yang tinggi. Pengelasan bahan boleh dibagikan kepada 3 jenis, iaitu pengalir, separuh pengalir dan penebat. Okey. Ia ada 3 jenis. Pengalir, separuh pengalir dan penebat. Ini adalah jadual bagi 3 jenis tersebut. Okay. Yang pertama kita tengok pengalir dulu. Struktur atom dan bilangan elektron valensi. Ini adalah pengalir. Anda dapat lihat atom dia banyak. Kan? Nampak? Nampak sir. Okay. Nombor 2 pula. 2 adalah conductivity. Conductivity. Sekejap tak nampak dia. Oh, okey. Conductivity dia tinggi. 3 adalah kesan rintangan rendah. Sifat atom bagi pengalir, atomnya cenderung untuk melepaskan elektron valensinya dan menjadi elektron-elektron yang bebas bergerak dari satu atom ke atom yang lain. Atom ini, kita tengok atom ni, dia akan bergerak ke satu atom ke atom yang lain. Faham? Lepas tu contoh bahan pengalir adalah emas, perak, kuprum, aluminium dan besi. 1, 2, 3, 4, 5 bahan tersebut adalah pengalir. Okey. Jenis kedua adalah separuh pengalir. Kita tengok dari separuh pengalir ni, atom dia tak banyak seperti pengalir dan yang mempunyai hanya 4 elektron valensi. Tengok 1, 2, 3, 4. Ini adalah elektron valensi yang warna biru ini. 4. Yang tadi pengalir ada 1 elektron valensi saja. 1 hingga 3. Tapi kita ambil 1 je lah. Untuk conductivity separuh pengalir adalah sederhana. Seperti mana sama juga dengan kesan rintangan, sederhana. Sifat atom bagi separuh pengalir tidak mudah untuk membuang ataupun menerima elektron valensi daripada atom yang lain. Dia susah sikit nak terima daripada atom yang lain seperti atom pengalir atau atom penebat. Laju tak saya cakap? Okey sir. Okey, untuk contoh bahan separuh pengalir ada 2, iaitu silikon dan germanium. Okey. Bagi jenis yang terakhir adalah penebat. Penebat boleh mengandungi antara 5 hingga 8 elektron valensi. Penebat ini mempunyai banyak elektron valensi lah. Sebab dia punya conductivity rendah. Okay. Lepas tu kesan rintangan dia tinggi. Sifat atom dia adalah atomnya cenderung untuk menerima elektron valensi daripada atom yang lain bagi memenuhkan lapisan valensi dan menjadi atom yang stabil. So penebat ini stabil lah kiranya. Tapi dia bukan dalam keluarga besi lah. Dia tidak mengalirkan arus. Tengok contoh bahan untuk penebat adalah kaca, mika, seramik, sulfur dan getah. Bahan ni dia tidak mempunyai pengalir yang bagus. Tengok conductivity dia rendah. Faham? Faham sir. Ini adalah pengaliran arus dalam separuh pengalir. Pengaliran arus dalam bahan separuh pengalir intrinsik. Anda tahu tak apa itu intrinsik? Tak sir. Tak sir. Intrinsik ni adalah sifat penting atau sedia ada bagi sistem atau bahan ataupun dalaman. Okey, biar saya terangkan Tengok arus yang mengalir dalam bahan separuh pengalir intrinsik adalah sangat kecil dan boleh dianggap sebagai aliran elektron bebas dan lubang yang berlaku dalam arah yang bertentangan seperti ditunjukkan di dalam gambar bawah ini. Tahap pengaliran arus boleh berlaku bergantung kepada suhu kerana ikatan kovalen akan terurai dengan lebih mudah apabila suhu meningkat. Selain itu,
akan menghasilkan lebih banyak elektron bebas dan lubang serta mengurangkan daya tahan bahan separuh pengalih intrinsik tersebut. Ikatan kovalen ini bermaksud sejenis ikatan kimia yang melibatkan perkongsian elektron di antara atom-atom. Tengok, ini adalah ikatan kovalen. Ikatan kimia yang melibatkan perkongsian atom-atom. Yang macam ikatan silaturahim lah, Sir. Yes, betul. Ada pergelak tu. Ada faham Ada faham untuk yang ini? Yang Jelas, Prof. pengalih. Alright. Bagus. Untuk pengaliran arus dalam bahan jenis N. Okey. Pengaliran arus dalam bahan jenis N boleh berlaku dalam dua keadaan serentak, iaitu satu, pergerakan elektron bebas dalam jalur pengaliran yang merupakan pembawa arus terbanyak. Kedua adalah pergerakan lubang dalam jalur valensi yang merupakan pembawa arus tersedikit. Gambar di bawah menunjukkan separuh pengalih intrinsik jenis N disambung ke punca voltan. Tengok. Okey. Ini video gambar. Elektron ialah pembawa terbanyak bergerak ke arah kutub positif punca voltan. Lubang yang merupakan pembawa tersedikit yang ditinggalkan oleh elektron dalam jalur valensi seolah-olah bergerak dari kutub positif ke kutub negatif punca voltan. Apabila suhu bahan separuh pengalih dinaikkan, lebih banyak lubang akan terbentuk oleh tenaga terbang. Oleh itu arus sedikit akan bertambah. Faham kan? Faham. Ini adalah pengaliran arus dalam bahan jenis P. Pengaliran arus dalam jenis P juga berlaku dalam dua keadaan serentak, iaitu pergerakan lubang dalam jalur valensi yang merupakan pembawa arus terbanyak. Kedua adalah pergerakan elektron bebas dalam jalur pengaliran yang merupakan pembawa arus tersedikit. Dia ada, dua-dua ni ada perbezaan. Anda boleh lihat kan. Ni Beza dengan jenis N tadi. Yang ni. Dua ini tidak sama. Sebab yang satu ni adalah pergerakan lubang dalam jalur valensi. Yang second ni adalah pergerakan elektron bebas dalam jalur pengaliran. Jalur valensi membawa arus terbanyak. Manakala elektron bebas membawa arus tersedikit. Itu adalah perbezaannya. Perbezaan sedikit je. Okey. Pengaliran arus dalam bahan jenis P yang disebabkan oleh lubang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Lubang akan tertolak oleh kutub positif. Punca voltan akan bergerak ke arah kutub negatif punca voltan. Elektron bebas akan bergerak ke arah positif punca voltan. Faham tak? Faham. Faham Kita tengok Ini adalah apa orang cakap? Pembawa arus sedikit Ya. Ini adalah pembawa arus terbanyak. Tengok dia bercanggah, tengok. Dia arrow dia pergi ke sebelah belah kiri, sebelah ni, sebelah kanan. Okey. Seterusnya ini adalah perbandingan pergerakan elektron dan lubang dalam bahan jenis N dan jenis P. Nampak tak? Dapat dengan jelas tak? Nampak. Okey. Perbandingan untuk bahan jenis N, kita dapat tengok arah pergerakan elektron bebas di jalur pengaliran. Di sini, lebihan elektron bebas daripada setiap atom benda asing seperti arsenik bergerak secara bebas melalui jalur pengaliran yang menyebabkan pengaliran arus. Faham tak bahagian ni? Mungkin saya baca yang bahan jenis P. Arah pergerakan elektron bebas di jalur pengaliran. Okey, yang ini sama. Dia pergerakan elektron bebas mengikut aliran yang sama. Okey, untuk yang ini. Elektron silikon terlepas daripada ikatan kovalen apabila mendapat tenaga dan bergerak di jalur pengaliran serta meninggalkan lubang jalur valensi untuk mengisi lubang yang dihasilkan oleh setiap atom berdasing setiap seperti boron. Nampak tak lubang ni? Nampak. Okey, jap
Elektron bebas yang berada di jalur pengaliran akan mengisi semula lubang setelah elektron bebas silikon melompat keluar. Tengok. Contoh misal kata elektron silikon lompat keluar. Lepas tu ada atom lain lagi untuk menggantikan tempat yang atom yang lompat tadi. Ini adalah perbezaan untuk bahan jenis P. Bahan jenis N dia tak melompat. Dia memang untuk dia stay je. Dia memang dah sedia ada lah. Aha, ya. Macam apa tadi? Intrinsic. Oh, okey. Okay, faham Okay, sekarang ni saya bergerak ke seterusnya. Ini adalah kelebihan penggunaan bahan separuh pengalih sebagai peranti elektronik. Dia ada 3 kelebihan untuk penggunaan bahan separuh pengalih. 1, suhu. Dia tahan suhu. Suhu panas, dia tahan. Suhu sejuk, dia pun tahan. Yang kedua adalah voltan operasi rendah. Dan 3, kos. Kos dia murah. Macam biasa sebab separuh pengalih ni selalunya digunakan pada zaman sekarang. Faham Menjimatkan kos lah. Faham. Dia boleh menjimatkan kos. Suhu dia boleh tahan panas. Dia boleh tahan kepanasan. Yes. Alright. Okay, kita pergi ke subtopik yang seterusnya, iaitu diode. Okay. So itu saya nak tanya, untuk bahan separuh pengalih, faham semua Jelas. Faham. Sebab yang bahagian ni dia tidak selalu keluar dalam exam. So saya fastkan perbincangan ni. Okay, faham Okay. Yang ini adalah subtopik yang kedua, diode. Okay. Diode merupakan satu komponen elektronik yang berfungsi satu arah sahaja. Faktor binaan bagi diode adalah cantuman 2 bahan separuh pengalih iaitu jenis P dan jenis N. Diode mempunyai 2 terminal iaitu anod dan katod. Okey. Ini adalah struktur binaan dia dan ini adalah simbol untuk bagi diode. Di sini anod, di sini katod. Yang tadi kan yang topik yang baru tadi dia ada kena-mena dengan diode. Tengok jenis P dan jenis N. Ya. Dia ada kaitan dengan di sini, simpang PN sini. Nanti kita tengok Dia ada, alright. Simpang PN. Okay. Proses penggabungan bahan P dan N akan menghasilkan kawasan simpang yang dikenali sebagai sawah upaya. Kedua menunjukkan penggabungan bahan jenis P dan jenis N yang akan mewujudkan kawasan simpang P N yang dikenali sebagai sawah upaya. Tahu tak apa sawah upaya? Tak, sir. Apa tu, Sir? Tak tahu. Nanti awak search nanti bagi dengan saya. Okay, ini adalah jadual proses penggabungan. Alright, kita tengok sini simpang PN. Kita tengok. Untuk satu ini dia rata saja. Okay. Untuk penerangan satu ini, diode dihasilkan dengan menggabungkan 2 jenis bahan iaitu jenis P dan N. Okay. Ini untuk sekadar pengetahuan saja. Okay. Untuk yang 2 ini adalah lubang dan elektron menyeberangi simpang. Elektron bebas dalam jenis N yang berhampiran simpang akan meresap dan menyeberangi simpang dan meresap ke lubang dalam bahan P. Okey. Faham tak? Dia faham Okey, tak. Saya terangkan lagi. Kita tengok bahagian jenis N ni dia mana yang dekat tepi-tepi simpang dia akan dia akan meresap ke simpang P. Lepas tu dia akan meresap. Dia menyeberang, lepas tu dia akan meresap. Lepas tu dia akan stay situ. Itu untuk penerang untuk bahagian 2 lah. Okay, untuk yang ketiga adalah lapisan susutan. Kehilangan elektron bebas di bahan N akan membentuk ion positif dan kemasukan elektron bebas di bahan P membentuk ion negatif. Keadaan ini membentuk satu lapisan ion positif pada bahan N dan ion negatif pada bahan P. Kawasan ini dikenali sebagai lapisan susutan. Nampak tak? N ini adalah positif, P adalah negatif.
Tadi tak ada kan? Yang ni ada. Ah, Bagi 4 adalah sawar upaya. Sawar upaya ni dia ada tambah satu positif dan negatif. Macam bateri lah, bateri. Dia ada tambah sikit. Ion positif dan ion negatif membina medan elektrostatik rentas simpang P dan N. Resapan elektron bebas dan lubang akan berhenti apabila tiada keupayaan untuk mengatasi medan elektrostatik. Halangan atau rintangan yang dibina oleh medan elektrostatik dikenali sebagai sawar upaya atau upaya simpang. Faham faham. Semua faham Faham. Faham saya. Seterusnya, ini adalah lengkung ciri IV bagi diod. Lengkung ciri IV diod merupakan satu graf yang menunjukkan hubungan antara arus dan voltan diod. Lengkung ciri IV ini menunjukkan keadaan ketika suatu diod dipincang hadapan dan dipincang songsang. Okey. Ini Apa sir? Ini adalah apa tu? Lengkung ciri IV. Itu. Lengkung ciri IV. Okey, satu ini Haziq tolong baca dari pincang hadapan. Terdapat arus yang mengalir dalam jumlah kecil sehingga mencapai nilai voltan lutut untuk memenangkan jumlah voltan bakalan mengatasi diod. Okey, lagi Haziq. Nilai voltan lutut yang berbeza mengikut jenis bahan separuh pengalih iaitu 0.3 voltan bagi germanium dan 0.7 bagi tak nampak sir? Silikon. Tak nampak? Bagi silikon. Tak nampak. Boleh drag yang tu. Dia punya tu. Muka Cuba drag. dah Yang muka itu boleh drag. nampak? Dah okey? Tak. Tak apa, nanti saya baca. Nanti saya bagi PowerPoint tu dekat kamu semua nanti. Okey, yang ketiga adalah jumlah voltan susut yang melintasi diod adalah sama dengan nilai voltan lutut diod. Okey, yang kedua adalah diod pincang songsang. Terdapat arus yang mengalir dalam diod ketika dipincang songsang yang disebabkan oleh pembawa tersedikit. Nilai takat voltan yang sangat tinggi ketika berlakunya nilai arus songsang yang naik secara mendadak. Kesannya boleh menyebabkan cantuman P diod rosak. Hati-hati kalau nak buat diod pincang songsang ni. Sebab takut kadang-kadang salah buat ke ya akan menyebabkan cantuman P dan N di diod rosak. Sir. Ini adalah lengkung ciri IV. Okey. Kita tengok di sini dia Bocor. arus bocor. Kita dapat tengok ini adalah lengkung dia. Okey, ini adalah pincang hadapan. Ini adalah pincang songsang. Ini adalah voltan pecah tebat. 1 mA. Ini adalah voltan dan sini adalah U farad. Betul kan? U farad kan? Nanofarad. Okay. Saya nak awak tengok ini dulu. Faham? Bab ini selalunya keluar dalam exam. Final sir. Yep, selalu keluar dalam final. Saya bagi tips untuk korang. Okay. Saya ada aktiviti untuk kamu orang. Latihannya adalah pelajar perlu melukiskan lengkung ciri IV dan labelkannya. Saya bagi susah sir. Saya dah katakan tengok betul-betul. Okey. Saya ingatkan balik. Alright. Bagus. Haziq, bagus. Untuk yang Ayum, Iqbal, kenapa diam saja? Boleh. Boleh. Okay. Tolong buat latihan ni. Saya bagi anda dalam 3 hingga 5 minit. Okey.
Dah se. Dah. 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 Awal. Awal se. Okey, Walaupun saya ni nampak nanti saya nak beritahu bijak. apa itu diode bincang hadapan, okey? Boleh? Okay. Dah sir. Oh dah, Ayun. Okey, Iqbal? Dah. Alright. Boleh saya tengok? Okey, nampak? Alright, nampak. Okey, nampak. Ayum, nak tanya sikit. Awak dekat mana sekarang ni? Saya dekat rumah sir. Oh, cantik lampu ayah. Alright. Masih sir. Sama-sama. Ya. Nanti on Apex Haha. Alright. Next slide adalah jenis diode. Okey. Jenis diode mempunyai 8 jenis diode. Kita hitung. Ingatkan saya tahu dia. Tak, saya lupa. Sebab dia banyak lagi jenis diode. Yang ini adalah penting untuk semua orang tahu. Ya, Okey, untuk sir. pengetahuan anda. Oh itu, maaf sir. Dah. Ha? Maaf. Tak apa. Esok Ryan. Okay, tak apa. Okey. Ini adalah penting simbol-simbol dia. Sebab nanti dalam subjek lain macam penjutaan lukisan saya ingat saya. Dia akan Yes. lecturer akan bagi kamu untuk lukiskan simbol dalam litar skematik. Macam itulah. Faham? Faham. Okey. Saya nak awak screenshot ke apa ke gambar tak apalah, nanti saya send dengan PowerPoint dengan dalam group. Okey. Seterusnya, fungsi litar untuk melibatkan penggunaan diode. Okey, bagi diode kuasa, fungsinya adalah penerus dalam litar bekalan kuasa arus terus, AT. Itu harus terus sir. Arus terus ya. Saya pernah tanya sir dulu. Aha. Ya, awak degil. Salah sir. Okey. Saya keliru dengan AC dengan DC tu. AC adalah DC adalah direct current. Ya. DC dengan AC. AC dalam bahasa Inggeris saya tak tahu. AT adalah arus terus. Arus terus ni adalah direct current. Faham? DC ya. DC. AT ni adalah sayu. Dalam bahasa Inggeris dia adalah DC. Saya ingatkan AT yang auto transmission yang kereta tu. Auto transmission. Itu bukan. Itu course lain. Course lain Apa sir? Ingat sedar kita dalam course elektronik. Okey sir. Sebab course lain ada dekat blok sebelah. Okey. Untuk diode isyarat, fungsi dia adalah pengesan isyarat dalam radar. Macam dalam melon. Faham tak? Dalam flight tu dia ada radar. Melon tu apa? Ya, maafkan saya. Belum tu sir. Kapal terbang. Flight. Kau tu faham. Okay. Okey. Maaf. Okey. Kita bawa bahasa Sarawak. Maafkan saya. Okey, tak apa. Kita orang faham sir. Hometown. Homesick. Okay. Rindu sangat ni sir. Faham sebab girlfriend pun ada dekat Sarawak. Siapa? Ini Sebab tu ada faham sikit. Siapa girlfriend dekat Sarawak? Sir, kita dah lari topik sir. kita sambung. dah- Okey, kita sambung faham kan dekat dalam diode isyarat ni dia dalam radar tempat flight tu. Faham kan? Yang warna hijau tu. Okey. Dulu terbang. Yep. Tak. Ya betul. Tak semestinya dalam flight, dalam Tak semestinya kapal. dalam flight, dalam kapal pun ada yang Yes. radar tu. Betul. Siapa nama? Iqbal. Pandai Iqbal. Bagus. Untuk Zina, Ayum nanti dia akan saya akan tanya dia soalan juga. Okey, untuk Omar. Okey sir. Diode Zina, fungsi dia adalah pengatur voltan dalam bekalan kuasa. Ni faham lah, diode Zina selalu pakai orang lah.
Zina ni bukan yang tu ke tu? Benda yang kita buat berdosa tu. Zina. Apa? Zina. Yang zina yang kita buat benda tu berdosa. Itu zina. Oh, itu zina salah eh. Okey okey. Itu zina. Oh ingat sama. Maaf. Saya faham. Sebab bulan puasa dah habis kan. So dia datang balik. So tak ada sedih. Okey, kita teruskan Diet laser. Okey. Ayub Muhammad Qayyum tolong baca untuk Kenapa laser tu? diet laser. Macam pernah dengar laser tu. Okey. Ayub tolong baca. Diet laser digunakan dalam pembaca khutbah, penunjuk laser, cakera ataupun rakaman cakera, CD, DVD ataupun Blu-ray. Oh. Patutlah Apa? nama laser tengok CD. Apa dan itu kita discuss dalam grup okey, grup WhatsApp. Laser hanya ada dekat Cebu saja. Okey, dari foto. Pengesan cahaya dalam alat kawalan jauh. Okey, itu adalah fungsi dari foto. Dia seperti dalam remote TV untuk kawalan jauh. Faham Diode terowong, fungsi dia adalah pengesan dan penukar frekuensi yang digunakan sebagai pengayun dalam litar osiloskop. Kita selalu tengok diode terowong ni dalam osiloskop punya circuit. Okey? Faham Osiloskop tu apa sir? Okey, osiloskop itu dia macam okey, tak apa. Nanti saya send dalam osiloskop ni adalah macam kita nak tengok Untuk gelombang ke? ya gelombang. Betul. Osiloskop ni kita untuk melihat gelombang apa dia Dalam wakili. litar. Yes, betul. Nanti awak boleh search dalam internet lah. Okey, bagi diode Varacto, fungsinya adalah digunakan dalam litar RF seperti voltage control oscillator VCOS, iaitu sebagai pengayun voltan yang dikawal dalam pelbagai litar yang berbeza. Okey. Diode Varacto ni yang bergegar-gegar tu kan sir? Apa? Varacto ni yang bergegar-gegar tu kan? Iaitu ingat Oh. Faham Bukan. Bukan. Lain. Itu lain. Nanti saya bincang dalam grup WhatsApp. Okey. Okey sir. Okey, bagi diode pemancar cahaya adalah fungsinya digunakan sebagai lampu petunjuk di dalam litar. Faham kan? Selalunya korang akan selalu tengok dalam litar untuk dalam ni lah ada amali nanti. Lampu lah kan? Yes, Lampu lah. LED. Yang dalam video tadi, nampak tak? Nampak. Itu adalah diode LED. Dia mempunyai ada diode LED dalam tu. Okey. Macam ni kan sir? Mana? Yes, betul. Yang itu. Apa benda tu? Volume. LED. Betul kan? Saja nak test. Okey. Ada latihan untuk kamu orang. Latihannya adalah pelajar perlu membuat 2 atau 3 jenis diode dan lukiskan simbol diode serta nyatakan kefungsian diode tersebut. Okey. Saya bagi anda dalam masa 5 hingga 10 minit. Daripada siap? Take 5 je. Take 5. Boleh lah. Tak boleh. Terus buat. Sir. Ya. Apa lagi? Tak ada apa. Dah siap? Dah siap Sir. Okay, yang lain? Semua? Okay. Nampak kan sir? Nampak jelas dengan jelas. Jangan nampak dengan jelas. Alright. Bagus. Mana Ayub? Dia sudah hilang. Dia ditelan Aurora. Tu dia. Dia tayangan.
Ayub Kayangan. LED. Okey. Sampai sini saja untuk pembelajaran kita hari ini dan saya harap Habis dah. anda Habis dah. habis dah. Sampai sini saja sebab masa dah nak habis dah. Pukul 11 dah jam. 11 pagi dah jam. Berapa pagi? Ya, 11 pagi. Okey, faham semua untuk Faham, sir. pembelajaran kita hari ini? Faham. Faham Okey. Alright, lepas ni saya nak awak buat isi Google ni, okay? Lepas tu nanti saya send dalam grup WhatsApp. Okay. Alright. Okay, sekian saja saya memajmukan. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Alright. Baik, sir. Ya, semua Jumpa lepas cuti. boleh. Ya, macam mana nak stop ni? Stop share.